Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Skandar bin Mesa. Nama metrik nombor DET 1910. Penyelidik saya adalah Nopan Suada binti Muhammad. Projek 2 DEE 50102. Presentation slide. Okey, tajuk yang saya pilih adalah Smart Class. Tema pilihan saya adalah akan ada 3 tema, iaitu satu agriculture, satu smart campus dan satu lagi IoT. So saya pilih smart campus, iaitu smart class. Smart class saya ini adalah menggunakan light detector sensor yang menggunakan PIR sebagai sensor bagi mengesan pergerakan, yang akan dia akan mengesan pergerakan yang bila ada pergerakan, lampu akan menyala selang berapa minit macam tu. Selang berapa minit ikut yang kita akan set lah dekat dalam kodin ataupun dekat PIR sensor punya setting, yang kita boleh setting berapa lama lampu tu nak hidup kan. Selepas contoh seminit saya set kan, so lepas seminit lampu tu akan off balik. Kemudian bila ada pergerakan lagi sekali, lampu tu akan menyala. Kemudian data on off lampu akan dihantar kepada database yang telah dibuat. Database tu dikenali sebagai Precise IoT Surveillance System. Alat ini bertujuan untuk mengesan pergerakan supaya dapat menghidupkan lampu pada tempoh masa yang telah ditetapkan. Penyertaan masalah. Kenapa saya buat projek ni? Okey, seperti saya dah maklum, saya punya projek ni memang saya tumpukan kepada kelas. So bila ada contoh selepas pelajar menggunakan kelas, pelajar akan selalu sangat lupa untuk menutup lampu selepas menggunakannya. So jadi seterusnya, jika tidak tutup lampu, ini akan berlakunya pembaziran. Apabila tidak menutup lampu lah, bila berlakunya pembaziran, kerugian akan berlaku kepada IPT. Seterusnya mungkinlah akan menyebabkan kerosakan lampu, kerana bayangkanlah kelas kita selalunya akan start mula pada pukul 8 dan hingga sampai ke petang. Jika pelajar tidak lupa untuk menutup lampu daripada pagi sampai ke petang, atau kerap tidak menutup lampu, mungkin lampu akan berlakunya kerosakan. Objektif saya apa yang dapat meringankan keuangan IPT dari segi membayar tenaga elektrik, serta ialah dapat memberi gambaran yang baiklah kepada orang ramai mengenai smart campus. Sebab apa? Contohnya poli kita dapat saving banyak elektrik, dapat menjimatkan banyak elektrik. Jadi poli-poli lain atau institusi IPT yang lain akan pandang positif daripada sudut positif kepada poli kita. Ini adalah memudahkan pelajar serta pesara untuk menghidupkan lampu apabila berada dalam kelas. Contoh sebelum ni kita kena pergi ke Swiss untuk menekan. Sedia maklum sekarang ni adalah zaman COVID. Jadi untuk kita berlaku sentuhan ke mana-mana, benda tu amat-amat bahaya kan. Mungkin di situ ada sentuhan yang boleh menyebabkan kita terkena COVID apa semua. Jadi bila dengan saya mencipta peranti ni, kita masuk saja dalam kelas, bila ada pergerakan, lampu automatik akan menyala. Skop projek adalah saya menggunakan Arduino serta ESP32 untuk membuat koding bagi menyalakan lampu. Saya menggunakan pihak sensor bagi mengesan pergerakan. Lepas tu saya memberi output, bila ada on off lampu menyala akan beri kepada database yang telah dibuat. Projek ini spesifiknya akan digunakan di dalam kelas lah. Ini skop yang kedua pula. Peranti ni sudah digunakan di rumah, kelas, bilik bicara serta kaki lima kelas ataupun pejabat. Kaki lima tu maksudnya kawasan yang sering dilalui oleh pelajar lah. Contoh bila waktu malam kan pegawai keselamatan selalu meronda. Jadi ini memudahkan mereka lagi untuk meronda apabila kawasan tu cerah tanpa mereka perlu menghidupkan switch pun. Mereka lalu saja, kawasan tu lampu akan menyala dan akan mencerahkan kawasan mereka untuk memudahkan mereka melakukan rondaan. Menggunakan pihak sensor sebagai pengesan pergerakan untuk menghidupkan lampu.
Arduino berperanan sebagai board dan sistem utama dalam peranti ini. Arduino lah yang akan berperanan untuk menyambung kepada PI sensor. ASP32 digunakan untuk menghantar data. ASP32 pula digunakan melalui sambungan Arduino ke ASP, ASP32 ke database. ASP32 akan menghantar data kepada database yang telah dibuat, iaitu IoT Precise IoT Surveillance System. Circuit diagram. Ini circuit diagram ya. Daripada lampu pergi ke board, PI sensor. Lepas tu ESP3 ni adalah TX to RX, RX to TX dan ground ke ground. Inilah circuit diagram yang telah saya lakukan. Boleh nampak dengan jelas. Ini adalah contoh model saya. Yang di sebelah adalah sebelum disusun dalam casing. Nampak saya guna PI sensor, relay, mentor, breadboard dan juga Arduino serta ada USB. Di dalam ni selepas saya casing dan saya casing elok-elok, PI sensor berada di bawah tu, yang ada lubang tu, PI sensor bawah lubang tu, dan di atasnya ada lampu sambil ditutup dengan casing. Okey, pula diagram dia. Bagaimana peranti ini berfungsi? Bila ada pergerakan, PI sensor akan mengesan dan akan pergi ke Arduino. Arduino akan seterusnya akan hidupkan lampu. Dan apabila hidupkan lampu, akan memberikan data kepada ESP32 dan ESP2 akan pergi ke memberikan data kepada database. Database akan beri kepada IoT Surveillance System, Precise IoT Surveillance System. Analisis. Dalam pelaksanaan projek ini, software yang utama untuk memprogramkan koding ini adalah menggunakan Arduino Uno. ESP32 pula digunakan untuk menghantar data kepada database. PI sensor saya gunakan dalam projek ini adalah untuk mengesan pergerakan sesuatu, pergerakan. Seterusnya dia akan menghidupkan lampu lah. Itulah fungsi peranan utama PI sensor. Ini adalah kodin. Nampak di sebelah kiri adalah PI sensor dengan saya gunakan input pin 13 dan input pin 12 dan vel kosong, lampu sebagai output dan input pin sebagai input, serial sebagai 9600, wall dan saya gunakan lamp high dan lamp low untuk memadamkan lampu dan onkan lampu. Dan sebelah ni adalah ESP32 punya coding yang akan berperanan sebagai untuk menghantar data kepada database, iaitu IoT Precise IoT Surveillance System. Untuk apa yang saya nak tambah lah untuk cadangan penambahkan pada masa akan datang, penggunaan komponen yang lebih berkualiti agar tidak merosakkan data. Sebab komponen yang saya pakai ni adalah komponen yang tidaklah tahan untuk jangka masa panjang. Jadi mungkin boleh tambah lagi kualiti komponen yang baik agar supaya dapat digunakan untuk masa depan. PI digunakan hanyalah detect pada jarak yang kita ini adalah salah satunya adalah PI yang digunakan hanya detect pada jarak yang ditetapkan saja. Sekarang untuk mengubah masa bagi lampu lama untuk hidup ni, sebab untuk setting PI sensor dekat tu adalah amat sukar. So itulah yang beri kesukaran, mungkin boleh menambah baikkan pada masa akan datang. Sebenarnya berharap supaya peranti yang telah dicipta ini dapat digunakan pada masa akan datang serta dapat menaik taraf atau tingkatkan supaya dapat digunakan lebih baik pada masa akan datang. Projek ini juga dapat memastikan kurangannya berlaku kebanjiran di segi penggunaan elektrik dalam kelas sekiranya tidak digunakan lagi. Projek ini dapat meringankan beban IPT dari segi membayar bil elektrik yang asyik meningkat kerana kecurian pelajar yang tidak menutup lampu selepas digunakan. Itulah kenapa yang saya buat peranti, kenapa saya buat projek ni, kenapa saya buat peranti ni. Okey, sekian, terima kasih daripada saya.